أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وأنعم على هذا النبي الكريم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pengurusi majlis, Tuan Haji, Jatuhan Kuasa Masjid, seterusnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah masih memilih tuan-tuan, puan-puan dan saya untuk sama-sama berada dalam ketaatan. Allah pilih kita untuk berada dalam ibadah. Dan antara nikmat yang paling besar juga yang menunjukkan bahawa Allah sayang tuan-tuan dan puan-puan ialah apabila Allah memudahkan pada malam ini untuk kita datang menuntut ilmu, menambah pengetahuan agama, mendengar tafsir dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Insya' masuk awal, mereka suruh berhenti insya'. Itu yang saya seronok tu. Lah 7.55, 8.20 kita berhenti. Macam tu kan? Abang lah beritahu yang tu. Betul. Tajuk dia tuan-tuan, suasana di padang mahsyar. Tajuk ini telah diceritakan oleh junjungan besar dan kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Dan selain daripada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan secara berulang kali, walaupun tidak begitu terperinci, tetapi telah pun juga disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. InsyaAllah malam ni saya baca beberapa ayat Quran secara ringkas. Bila tuan-tuan dengar bacaan ayat Quran, kita balik tengok Quran, kita tengok terjemahan dia. Oh, dia bercakap pasal benda ni. Begitu juga dengan hadis. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kuliah saya beberapa bulan yang lalu kita bercakap tentang tanda besar kiamat. Yang pertama, terbit matahari dari sebelah barat, maka Allah tutup pintu taubat selama-lamanya. Selama-lamanya. Selepas matahari terbit daripada belah barat, tak berlaku lagi kiamat. Manusia ada yang Islam dan ada yang bukan Islam ketika tu. Lama lagi ke Ustaz hidup lepas terbit matahari? Lama lagi. Sebab Nabi Isa pun akan turun 40 tahun.
Tetapi pintu taubat telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ia merupakan tanda besar kiamat yang pertama mengikut jumhur ulama. Selepas terbit matahari, keluar adabah, satu ekor saja binatang yang akan mengelilingi bumi ini. Dalam masjid ni ada 400 orang lebih kurang. Kalau kita hidup ketika itu, maka kesemua 400 kita akan didatangi dabah itu, yang akan buat pengkategorian manusia ketika itu sama ada dia muslimun haqiqi, mukmin yang sebenar, ataupun kafirun mutlak, ataupun kafir yang sebenar. Dia mai tanda, binatang tu dia mai tanda. Ni saya nak revision yang kuliah dulu. Dia mai tanda, hak ni Islam, hak ni kafir, hak ni Islam, hak ni kafir. Nabi kata, sehinggakan ketika itu manusia lupa nama mereka. Orang tak ingat dah nama Hasbullah, orang tak ingat dah Haji Abdul Rahman, orang tak ingat dah Tuan Rosidi, tak ada. Sama ada dia muslim ataupun kafir, panggilan ketika itu. Sampai Nabi buat contoh, kita nak panggil kawan kita, kita kata, wahai kafir, maisat. Kawan kita pun kali tengok kita, lah lama tak nampak kafir, duk buat apa? Nama tak ada. Nama tak ada ketika tu. Yang ketiga, turun asap, ad-dukhan. Allah sebut dalam surah ad-dukhan, fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Tuan duk baca Quran, tengok terjemahan dia, surah ad-dukhan. Itu tanda besar kiamat yang Allah sebut dalam Quran. Kemudian yang keempat, turun Nabi Isa. Dan yang kelima, keluarnya Dajjal. Dan yang terakhir, Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ni kalau cerita sejam, menarik cerita dia tuan-tuan. Tuan-tuan bayang seorang raja ketika tu nama Zulkarnain, dia Islam, dia pergi satu tempat, kemudian dia minta penduduk di kawasan tu kumpulkan besi. Atuni zubaral hadid. Dia kata, hampa kumpul besi dan tembaga yang cair untuk aku buat satu benteng supaya Ya'juj dan Ma'juj itu tak boleh kacau lagi manusia lain. Ramai ke sikit Ya'juj wa Ma'juj ni yang nak buat benteng? Kalau 400 orang tak apalah buat benteng. Itu pun besi perlukan berapa ribu tan. Kalau banyak ni tuan-tuan nak buat berapa ribu tan besi. Bilangan Ya'juj wa Ma'juj, kata Nabi SAW, apabila mereka keluar satu hari nanti, mereka lalu di tepi sebuah tasik, mereka minum air daripada tasik itu, kemudian mereka berlalu sampailah giliran yang akhir sekali Ya'juj wa Ma'juj, tengok-tengok tasik itu kering. Maka ekor tentera tadi kata, dulu geng kita yang minum tasik ni. Jaisyun Jarrar, dalam bahasa Arab Nabi sebut Jaish Jarrar, satu pasukan tentera yang ramai. Ramai tuan-tuan, bukan 10,000 banyak tu, boleh minum ayat tasik pergi habis. Bukan 100,000 nak minum ayat tasik pergi habis, jutaan. Ya'juj wa Ma'juj akhirnya dimusnahkan oleh tentera hasil doa Nabi Isa dan umat Islam di Bukit Tur Saina. Mereka berdoa, Allah hantar tentera ulat makan mereka, gigit di sebelah di leher Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ni orang, kemudian mati. Ketika itu Nabi Isa memerintah alam ini. Berapa tahun Nabi Isa hidup sebagai manusia biasa? Selama 40 tahun. Sepanjang pemerintahan Nabi Isa, Allah mengembalikan keberkatan di atas muka bumi ini. Nabi kata ketika itu Allah kembalikan keberkatan di atas muka bumi ini.
secawan susu boleh diminum oleh puluhan orang berkat ni. Dan kalian akan melihat al-atfal yal'abuna bil hayyat. Nabi sebut kanak-kanak akan main dengan ular. Ketika itu suasana dunia aman dan damai. Dilaksanakan undang-undang dan syariat Allah Azza wa Jalla oleh Nabi Isa alaihissalam. Sebiji buah rumman, buah apa tahu rumman, dalam bahasa Melayu saya tak ingat. Nabi sebut keberkatan dikembalikan oleh Allah. Kemudian Nabi Isa wafat. Setelah Nabi Isa wafat, lepas pada Nabi Isa wafat, manusia kembali rosak. Ketika ni, setelah Nabi Isa wafat, manusia kembali rosak. Tuan-tuan, hak saya nak sebut malam ni semua kita akan tengok. Hak saya nak sebut malam ni semua kita akan tengok kebenaran yang telah dicerita awal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hidup sebelum berlaku kiamat, dia akan tengok semua tanda besar kiamat. Tapi siapa yang mati esok, contohnya malam ni dia mai dengar, esok meninggal, ada ni salah seorang, insya-Allah kita tak tahu, selalu macam tu. Kuliah saya mesti ada orang mati. Bukan macam tu, maksudnya saya orang telefon mas, sungguh ustaz, selalu sedialah tuan-tuan kan. Hak duduk depan ni janganlah doa, tak boleh nak cerita nanti. Jadi Nabi Isa akan wafat, bumi kembali rosak. Rosak, begitu rosak, masyarakat jadi rosak. Kata Nabi SAW, sebelum berlaku kiamat, Allah nak hancurkan bukan bumi ini saja, alam ini keseluruhannya. Sebelum itu Nabi kata taqbidul mu'minina ar-rihu, akan keluar satu angin. Ini hadis yang sahih. Allah akan tiup mai satu angin kat bumi ini. Angin ini melata ke seluruh bumi ini dan mencari orang-orang beriman, sampailah dia masuk min tahti abatihim, di bawah celah ketiak-ketiak orang beriman. Walau kana fi sya'fil jabal, walaupun orang duduk di celah bukit dalam sana. Fala yabqa 'alal ardi illa luka' ibn luka'. Nabi kata ketika itu tidak akan ada di atas muka bumi ini kecualilah orang jahat, anak kepada orang jahat. Kataan hak Nabi guna tu kataan yang paling teruk sekali. Tuan-tuan dengan guna kataan tu, Luka' ibnu Luka'. Bunyi kak-kak apa dia ni? Luka' ibnu Luka' ni orang yang paling tak guna, pak dia pun tak guna juga. Atas muka bumi ketika tu semua orang macam tu. Waktu tu keluar mai satu angin, dia cari orang beriman saja. Bila kena orang beriman akan mati ketika tu di seluruh bumi ni. Lepas mati orang beriman, tinggal hak jahat saja. Nabi kata sehingga tahap apabila mereka bercakap Allah, ada seorang sebut Allah, orang pun tanya Allah tu apa dia? Tak tahu, dulu pernah dengar kataan tu. Azan tak usah katalah, azan memang tak ada langsung. Maka tinggallah sahaja orang-orang yang jahat, yang cepat bergerak melakukan maksiat dan kedurhakaan secepat burung terbang. Buat maksiat dengan aktif, semua laju buat maksiat. Zaman tu bila Allah tarik orang beriman tu, tak ada siapa menyebut lagi nama Allah di atas muka bumi ni. Kata Nabi, secepat burung terbang mereka melakukan dosa dan maksiat, dan yang menceroboh serta menzalimi satu sama lain seperti binatang buas. Mereka tidak suka, bahkan tidak kenal perkara yang baik, dan tidak benci serta tidak melarang perkara yang buruk. Tinggal orang jahat. Tuan-tuan bayang tengok satu bumi ni. Ketika itulah berlakunya kiamat. Maksudnya suasana kiamat hanya akan disaksikan oleh orang bukan Islam sahaja. Kalau nama dia Muhammad Yusuf, dia tengok tak suasana kiamat. Nama apa? Yang tu soal kedua, beriman ke tidak.
Ramai sampai ke hari ini, sampailah satu hari nanti berlaku kiamat, yang nama Islam ramai, tetapi orang panggil dia kafir. Wahai kafir. Ini yang menggerunkan. Jadi selepas pada atas muka bumi ini tak ada siapa lagi menyebut nama Allah, maka Allah akan arahkan Israfil yang diciptakan hanya untuk dua tujuan saja. Tiup sangkakala pertama dan tiup sangkakala kedua. Hak ni je. Kenapa Israfil diciptakan oleh Allah? Dua tugas ini. Satu hari Sayyidatuna Aisyah, dia tengok Nabi semayang. Rajin Nabi kita semayang. Kita kata Nabi tak apalah rajin semayang, tengok syurga dah, tengok neraka dah, tengok semua dah. Kenapa Nabi perlu semayang sedangkan dosa Nabi yang akan datang dan yang telah lalu telah pun diampunkan oleh Allah? Ini jawapannya. Nabi dosa dia hak nak mai pun Allah ampun, hak lepas pun semua Allah ampun, maksum. Tapi dia Nabi, dia mesti jadi yang terbaik di kalangan umat. Setiap rasul adalah manusia yang paling baik di kalangan umat dia. Allah pilih Nabi Musa ketika dulu, dia adalah yang terbaik di kalangan umat dia, sebab tu dia dipilih menjadi rasul. Rasulullah adalah manusia terbaik di kalangan umat dia, bahkan Allah angkat Nabi SAW terbaik di kalangan semua makhluk Allah, manusia, jin, binatang, malaikat dan tumbuhan. Nabi bangun malam, Nabi solat macam selalulah. Rakaat pertama lepas Fatihah Nabi baca Baqarah, rakaat kedua lepas Fatihah Nabi baca Ali Imran. Itu surah yang Nabi baca. Manusia yang begitu dah pupus dah tuan-tuan pada hari ini. Siapa rakaat pertama baca Baqarah, rakaat kedua Ali Imran? Sayyidatina Aisyah ni, dia tengok Nabi, dia kata, ya Rasulullah, mailah kita rehat sat. Nabi pun kata, ya Aisyah, an'im binaumik. Wahai Aisyah, tak apalah, seronoklah dengan tidur kamu. Macam mana aku nak seronok dengan tidur? Wa sahibu qarnin qadil taqama qarnah. Tuan empunya serunai telah pun memegang serulingnya, Israfil. Allah tunjuk ke Nabi SAW rupa Israfil. Nabi pernah tengok Jibril dengan rupa bentuk asal dia, dan Nabi SAW juga dalam hadis yang sahih pernah melihat Israfil. Kata Nabi, wahai Aisyah, macam mana aku nak tidur? Aku dah pernah tengok Israfil, sudah pun berdiri tegak memegang serulingnya, kaki kanannya di hadapan wa akhara ukhra, kaki kiri dia di belakang, syakhisan bi basarihi ila sama. Mata Israfil sedang melihat ke langit, kal kaukabaini durriyain, seperti dua planet yang besar. Bukan hari ini Israfil, Nabi tengok lama dah, duk macam tu dah. Nabi kata punya bersedia Israfil memegang dan mengampu seruling yang besar tadi. Sangkakala itulah anak tiup tu. Dalam hadis dia panggil qarnun ni tanduk. Dia bentuk macam tanduk tu, kita tiup di ujung. Mata Israfil, kata Nabi, kal kaukabaini durriyain, wahai Aisyah, seperti dua planet yang besar. Badan Israfil macam mana? Duk pegang sangkakala tu, boleh jadi berat. Nabi kata kaki kanan duk di depan, kaki kiri duk di belakang, duk tahan. Kedua-dua mata dia duk dongak ke langit. Nabi kata dia duk sedia untuk tidak mengelipkan matanya, yakhsha an yartadda ilaihi tarfuh, tidak berkelip wahai Aisyah sekalipun, kerana dia takut waktu berkelip tu Allah kata tiup wahai Israfil, takut dia terlambat sikit. Loh ni daripada hari tu ya, kita tak kelip payah lah tuan. Yang ni malaikat Israfil yang Allah cipta punya duk sedia dah. Yang tu zaman Nabi SAW. Seruling itu ataupun tanduk itu dah ada di mulut Israfil, duk macam tu dah, duk dongak ke langit. Allah Ta'ala kata tiup, maka berlakulah kiamat.
Nabi SAW ni Allah tunjuk segala benda ke Nabi. Sebab tu Nabi kata kat sahabat, lau ta'lamuna ma a'lam, kalaulah kalian tahu macam yang aku tahu, la dhahiktum qalilan, nescaya kalian akan sedikit ketawa, wala bakaitum katsira, kalian akan banyak menangis, wala ma hana lakumul haya. Nabi kata hidup ini takkan ada apa-apa erti dah kepada kalian. Mesti kita takut tuan-tuan, orang tengok neraka sekali je dengan izin Allah bertaubat. Hak artis tu, hak dia sujud nampak neraka tu, sampai hari ni alhamdulillah, takat hari ni lah taubat. Sekali tunjuk tuan-tuan, Nabi berapa ratus kali Nabi tengok. Ada seorang murid saya pernah cerita macam tu juga. Pernah ke disko, minum arak, berzina, tak pernah kena sembahyang. Satu hari dalam tidur dia, Allah tunjuk syurga kat dia, tuan. Benda ni harus Allah tunjuk syurga dalam mimpi dia. Saya tanya Tok Guru, bolehkah tunjuk tu? Tok Guru kata benda tu harus. Allah pamerkan dia naik syurga, kuda dalam syurga tu. Sampai hari ni dia taubat, dah mula semayang sebagainya. Sekali 5 minit Nabi tengok, berapa ribu kali Nabi tengok semua peristiwa ni. Nabi kata kalau kalian tengok macam yang aku tengok, tak ada erti dah hidup apa, tak boleh senyum. Nabi kata tak boleh senyum. Wala ma hana lakumul haya, Nabi kata hidup ini tak akan bererti bagi kalian. Tapi kuatnya Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat kata apa? Abdullah bin Haris, seorang sahabat, dia tak masyhur, tapi dia kata ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sepanjang aku hidup, aku tak pernah tengok satu orang manusia yang lebih banyak senyum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Ini Rasulullah. Kemudian bila dah berlaku macam tadi, bumi ni tinggal Luka' ibn Luka', Nabi kata tinggal orang jahat, anak orang tak guna, semua atas muka bumi ni macam tu. Ketika itulah Allah mengarahkan kepada Israfil untuk tiupkan sangkakala dia. Yang pertama, bila tiup sangkakala pertama, Allah cerita banyak dalam Quran. Tuan-tuan tengok surah juzuk 30, balik buka Quran, tengok juzuk 30, banyak cerita pasal hari kiamat. Antaranya surah yang dibacakan oleh imam tadi, wal adiyat, antaranya surah al-qari'ah, antaranya surah iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini digoncang oleh Allah dengan segoncang-goncangnya. Antaranya surah idza samaun fatarat, antaranya surah idza syamsu kuwirat, apabila bumi itu dihilangkan oleh Allah. Wa idzan nujumun kadarat, dan ketika mana bintang-bintang berguguran. Ayat lepas tu wa idzal wuhushu husyirat, dan ketika mana binatang-binatang turut dihimpunkan oleh Allah di padang mahsyar. Tu cerita sagi padang mahsyar. Saya rasa tak sagi dah. Ni baru muka surat pertama. Ada 5 muka surat. Tak ada padang mahsyar lagi. Wa idzal wuhushu husyirat, Quran cerita nanti kamu bangun nak pergi padang mahsyar, penuh dengan binatang kiri dan kanan kamu, kesemua jenis binatang yang pernah hidup atas muka bumi ini. Pernah baca tafsir tuan? Bukan manusia saja. Dan ketika mana berlaku kiamat, kata Allah wa idzal biharu sujjirat, dan ketika mana lautan yang ada di atas muka bumi ini kesemuanya bertukar menjadi api yang menyala-nyala. Itu tafsiran wa idzal biharu sujjirat. Bumi ni berapa peratus laut? 7 kah? 70%. 70% itu kesemuanya akan bertukar menjadi api. Sujjirat, meluap-luap bertukar menjadi api. Lepas pada malaikat Israfil tiup sangkakala yang pertama, seluruh manusia bahkan seluruh makhluk akan mati yang duduk atas muka bumi ini.
Orang yang dah mati dah ustaz, contoh hari ni dia meninggal, dia akan tengok dah tiupan sangkakala pertama tu, dia akan dengar ke tidak? Dia takkan dengar. Dia tak dengar sebab dia dah meninggal. Yang dengar ini yang hidup. Semua jin yang hidup akan mati, semua manusia yang akan hidup akan mati dengan tiupan sangkakala yang pertama. Semua binatang yang hidup ketika itu akan mati dengan tiupan sangkakala yang pertama. Bahkan ketika itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, atas muka bumi ini tak ada siapa. Ada tak malaikat-malaikat? Tak ada. Semua. Allah sebut dalam Quran, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Maka akan matilah keseluruhan yang ada di langit dan keseluruhan yang ada di bumi, termasuk ke semua para malaikat, dengan sekali sahaja tiupan Israfil. Ulama kata betapa berkuasanya Allah Azza wa Jalla, dengan sekali tiup semua mati. Allah suruh tutup aurat, hari ini dia tak tutup aurat. Allah suruh laksanakan hukum yang Allah buat turun, dia tak laksanakan hukum yang Allah buat turun. Allah cakap A, dia cakap B. Tuhan Maha Kuasa ni sekali dia arah aja, mati ke semuanya. Ada pendapat kata tinggal beberapa orang malaikat yang besar, malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Jibril dan malakul maut. Pendapat yang sahih ke semuanya. Kemudian Israfil sendiri dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israfil sendiri dimatikan oleh Allah. Selepas tiupan sangkakala yang pertama tu berlaku kiamat dah, tak sah tuan, jangan tak bersanggit, tak sah berlaku dah. Wa idzal jibalu suyirat, bukit-bukit dan gunung-gunung menjadi seperti debu yang berterbangan. Tuan-tuan tengok gunung Jerai yang besar tu jadi kapas dan debu. Kita sentuh ni kosong, tak ada apa. Hari kiamat dengan bintang berguguran, wa idzan nujumun kadarat, habis. Kemudian ketika itu, selepas daripada tiupan sangkakala yang pertama sampai kepada tiupan sangkakala yang kedua, Nabi kata selama 40 tahun. Ingat tuan, selama 40 tahun lepas tiup sangkakala yang pertama, seluruh makhluk tak ada dah. Hak meninggal sebelum ni meninggal lah. Apabila ditiup sangkakala yang pertama, semua yang hidup termasuk malaikat, kaul yang sahih malaikat yang besar pun dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Waktu tu bumi ni hanya, bukan bumi, alam ini hanya tinggal Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah Allah akan sebut satu ayat yang kita baca dalam Quran, limanil mulkul yaum. Allah Taala akan tanya, tuan-tuan, waktu tu tak ada siapa tuan-tuan. Tidak ada malaikat, tidak ada jin, tak ada manusia, tak ada siapa atas alam ni. Binatang tak ada, tumbuhan apa pun tak ada. Waktu tu Allah tanya, hari ni kerajaan milik siapa? Limanil mulkul yaum, hari ni kerajaan dan kekuasaan milik siapa? Mana kerajaan Fir'aun yang zalim? Mana kerajaan Babylon? Mana kerajaan Kaisar? Mana kerajaan Parsi? Limanil mulkul yaum, tak ada siapa jawab. Lillahil wahidil qahar. Kerajaan dan kekuasaan hari ini milik Allah Al-Wahid, yang esa, Al-Qahar, yang berkuasa. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada musnah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan hanya kekal ketika itu kekuasaan Allah yang maha mulia. Ini benda yang akan jadi. 40 tahun itu apa yang berlaku? Antaranya manusia tak tengok, benda ni diceritakan oleh Quran dan oleh Nabi SAW. Ceramah saya tuan-tuan, insya-Allah Quran dan hadis yang sahih sahaja, insya-Allah, sekadar yang saya mampu. Hadis yang dhaif saya tak ambil. Nah, sebab tu saya sebut tuan-tuan yang sahih. Tempoh 40 tahun itu antara yang berlaku Allah sebut dalam surah Anbiya ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma natwi as-samaa'a ka tayyis sijilli lil kutub.
kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Tuan buka Quran, bila baca surah Anbiya ayat 104, tengok, ingat yauma natwi as-samaa'a ka tayyis sijilli lil kutub, dan ingatlah wahai Muhammad, pada tempoh itu hari kami menggulung langit. Allah duk gulung langit, tuan-tuan. Allah duk gulung langit. Walaupun nak gulung langit tu, kalau Allah kata kun, sekali je gulung terus. Tapi tempoh itu untuk menggambarkan kekuasaan dan kerajaan Allah Azza wa Jalla. 40 tahun gulung langit. Saya selalu sebut kat tuan-tuan, bumi kita ni kecil je, tuan-tuan. Bumi kita apabila terapung, lah memang duk terapung, nak nisbah dengan kewujudan planet dan bintang lain, seperti sebutir pasir pada 7 lautan dunia. Bumi kita luas, tuan-tuan. Langit sangat luas. Sejak Allah cipta langit, Allah kembangkan langit. Allah besarkan langit setiap hari, dibesarkan. Luas, tuan-tuan. Sebab tu 40 tahun ni itu perkara biasa. Dalam surah Anbiya Tuhan sebut, wahai Muhammad, ingat lepas pada tempoh kami turun Israfil, tiup sangkakala pertama, kami menggulung langit. Natwis sama, Allah guna perkataan kami itu Allah. Kami gulung langit. Kita kata gulung macam mana? Katayyis sijilli lil kutub, seperti menggulung lembaran surat catatan. Ni kertas. Gulung itu, gulung. Langit ni digulung, tuan-tuan. Besar, tuan-tuan. Luas, langit ni luas. Yang saya sebut tak sah, bumi ni dia punya saiz dia seperti sebiji pasir yang ada pada 7 lautan dunia. Kecilnya bumi. Kalau kecil bumi, maha kecilnya manusia itu di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi lepas ditiupkan sangkakala yang pertama, Allah gulung langit seperti menggulung lembaran surat catatan. Habis. Kemudian selesai 40 tahun. Selepas 40 tahun, Allah hidupkan Israfil. Itu hadis yang paling kuat sanad dia. Orang yang faham hadisnya, yang paling kuat sanad dia. Selepas 40 tahun, Allah hidupkan Israfil. Untuk apa, tuan-tuan? Jibril dah tak ada, Malakul Maut ketika tu pun juga meninggal dengan tiupan yang pertama. Allah tiupkan Israfil. Israfil ada tugas yang kedua, iaitulah tiup sangkakala yang kedua. Ni waktu ni tiup sangkakala kedua, Allah hidupkan Israfil, dia pun tiup sangkakala yang kedua. Dengan sekali tiupan itu didengari oleh seluruh, nak sebut alam pun saya tak tahu ada apa waktu tu, nak sebut apa, alam kan semua dah ni dah. Didengari oleh semua makhluk yang telah mati sejak daripada zaman Nabi Adam alaihissalam. Dia cuma nak kena perbetul di sini satu benda, iaitu bumi ni, tuan-tuan, dia tak hancur lebur. Bumi ni dia tak hancur lebur. Lautan dia bertukar menjadi api, membakar ke sekeliling. Kemudian gunung dan bukit dia hancur sebagainya. Keadaan bumi yang paling teras itu kekal. Sebab apa? Jawapan dia lagi. Lepas malaikat Israfil bangun, Allah hidupkan dia, maka ditiup sangkakala yang kedua. Apabila ditiup sangkakala yang kedua, seluruh makhluk dibangunkan. Seluruh makhluk ni tak usah cerita, tuan-tuan. Manusia daripada Nabi Adam sampai yang akhir sekali. Jin daripada Nabi Adam sampai yang akhir sekali. Binatang daripada zaman Nabi Adam sampai yang akhir. Malaikat daripada kesemuanya dihidupkan. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata, awwalu man yanshaqqu lahul ard nabiyyukum. Nabi kata, orang pertama yang terbelah kuburnya ialah Nabi kalian.
Nabi sebut kat kita, Nabi hampa. Rapatnya ibarat Nabi SAW dengan kita, cara Nabi buat ayat tu menunjukkan betapa hampir Rasulullah SAW dengan ummah. Nabi kita manusia pertama yang dibelah kubur dia dan bangun, Nabi Yukum, Nabi kalian. Tuan-tuan, hak mana yang kubur yang telah pun dimatikan oleh Allah, dia akan keluar daripada kubur dia. Bahkan Nabi kata, aku keluar dan aku sapu ni, sapu debu di muka dan di baju. Hadis tu panjang. Fa'aqum, Nabi kata, aku pun bangun, aku melihat Musa, fa'ajidu Musa mumbatihan tahtal arsh. Kata Nabi, aku tengok Musa, waktu aku bangun tu aku nampak Musa duduk tengah tersembam di bawah arsh. Kita pun tak tahulah waktu tu Allah ubah bumi jadi macam mana, kita tak tahu. Dunia ini Allah ubah macam mana, kita tak tahu. Tapi Allah sebut dalam Quran, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahar. Lepas pada tiup sangkakala pertama, selepas tiup sangkakala yang kedua, Tuhan kata, kami robah bumi dan seluruh langit. Jadi macam mana tak tahu. Nabi kata bila dia bangun, manusia lain semua tak bangun lagi. Nabi nampak Nabi Musa duduk tengah terak, mumbatihani, tersembam. In bataha yang batihu mumbatihan, tersembam. Nabi kata duduk tersembam, terterak bawah aras, akhidan biqawaimih, baru duduk nak bangun. Maka Nabi kata, fala adri, aku tak tahu, asu'iqa fi man su'iq, adakah dia di kalangan orang yang telah dimatikan oleh Allah dengan tiupan sangkakala, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala memang tak matikan dia sebab dulu dia dah rasa dah sekali as-saqah. Apa dia ni, tuan-tuan tak faham. Dia macam ni, dulu Nabi Musa dia pernah minta dengan Allah, ya Allah, aku nak tengok kamu, Rabbi arini anzur ilaik. Permintaan dia waktu Nabi Musa berkhalwah, dia minta, ya Allah, nak tengok kamu. Tuhan kata, lantara ni, wahai Musa, kamu takkan dapat melihat aku, akan tetapi lihatlah kepada bukit itu, walakin inzur ilal jabali, cuba tengok bukit tu. Kalau bukit tu boleh tetap, aku nak pi. Allah sedang berkata-kata dengan Nabi Musa, cuba kamu lihat bukit itu wahai Musa, kalau dia bukit itu boleh tetap, kamu akan tengok aku. Maka ketika itu pun Allah Subhanahu Wa Taala, apa nama ni, terjemahan ayat dia tu nak tunjukkan kepada Nabi Musa, tapi baru je Allah nak pamerkan zatnya. Gunung yang berada di hadapan Nabi Musa itu hancur, berkecai. Waktu itulah Nabi Musa pitam dan pingsan sekali, dia terkejut. Yang tu nama dia as-saqah. Dan Nabi kata, ketika berlaku sangkakala pertama dan kedua, aku rasa Nabi Musa dia tidak kena. Kata Nabi, rasa. Nabi Muhammad kata, aku rasa Nabi Musa tidak dikenakan saqah itu kerana dulu dia dah kena dah Yaumat Tur, ketika dia minta untuk melihat Tuhannya. Dah selesai, Nabi pun bangun. Nabi pun bangun, orang lain pun bangun. Tuan-tuan, saya akan bangun, kita semua akan bangun waktu tu. Dengar hak Nabi nak beritahu. Waktu kita bangun tu, tuan-tuan, Nabi SAW kata, kita bangun dengan keadaan kita dimatikan. Kalau kita mati mulia, kita bangun mulia. Nabi kata, kalau orang tu dia mati ketika mabuk, ni berapa banyak di Malaysia ni, minum marak, anak Melayu pun berlambak, naik kereta, bam, mati, tuan-tuan. Nabi kata, orang yang mati dalam keadaan mabuk, dia akan bangkit di padang mahsyar daripada kubur mereka dalam keadaan mabuk, dan botol arak ditunggang di bahu dia. Ni duk pegang botol arak tadi. Ada seorang sahabat, dia pergi buat umrah ataupun haji dengan Nabi, waktu dia masih berihram, kemudian jatuh, binatang pijak dia mati. Kemudian Nabi kata, mandikan jenazah dia, tapi jangan wangikan dan jangan tutup kepala dia. Orang lelaki tak boleh tutup kan, kita ihram kan, tak boleh tutup kepala dengan muka.
Nabi kata sagi mandikan dia, tapi jangan wangikan dia, jangan tutup kepala dia. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah muhriman mulabbiyah. Nabi kata dia akan bangun di padang mahsyar esok dalam keadaan berihram, dan dia akan sebut labbaik Allahumma labbaik. Semua orang, para syuhada bangun nanti daripada kubur, Nabi kata dalam keadaan darah masih lagi kemerah-merahan dan panas, mengeluarkan bau yang begitu wangi, sampai semua penduduk mahsyar duk cari tak mana bau wangi ni. Hak mati semua akan dibangkitkan dalam keadaan begitu. Hak mati umur setahun. Hak ubah umur ni syurga dan neraka tuan-tuan. Masuk dalam syurga, masuk dalam neraka, baru diubah umur. Dalam syurga semua sama, dalam neraka semua sama. Itu cerita syurga neraka panjang. Kemudian waktu bangkit sama. Nabi kata hak meninggal muda umur 16, dia bangun daripada kubur dia 16. Begitu. Yang tua-tua, yang muda-muda, yang tinggi, yang rendah, yang mulia, yang hina. Apabila bangun daripada kubur, Nabi kata, wahai Aisyah, antara hadis lagi hak Nabi ceritakan Aisyah, tapi Sayyidatuna Aisyah sampaikan kepada kita akan keluar nanti wahai Aisyah daripada kubur kita, araya hufatan ghurla. Semua orang akan bangun daripada kubur mereka. Hadis ni hadis sahih. Telanjang bulat, hufatan tidak berkasut, ghurla dan tidak dikhatankan. Kenapa macam ni? Sebab Allah sebut dalam surah Anbiya ayat 104, kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Tuhan kata seperti mana kami memulakan kehidupan mereka pada awal dulu. Kita lahir dalam keadaan telanjang, tidak berkhatan. Tuhan kata nu'idu, kami ulang balik. Waktu bila? Waktu bangun daripada kubur. Tidak dikhatankan laki perempuan telanjang bulat. Sayyidatuna Aisyah letak kedua-dua tangan dia di atas kepala. Dia kata, ya Rasulullah, awayara rijalu auratan nisa. Apakah ketika itu orang lelaki akan tengok aurat orang perempuan? Nabi kata, ya Aisyah, wahai Aisyah, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Wahai Aisyah, di padang mahsyar nanti, lepas berlaku kiamat nanti, tiap-tiap orang hanya akan sibuk dan memikirkan hal dia saja. Tak ada siapa nak fikir hal orang lain, tuan-tuan. Allah tunjuk kat kita di dunia ni. Saya cerita dalam kuliah duha saya di sini hari Sabtu. Tahun lepas berlaku gegaran. Waktu tu saya duduk di Pantai Merdeka. Waktu berlaku gegaran tu, saya duduk atas rumput, anak-anak murid duduk mandi. Bawa murid tak mandi lagi, tak turun lagi. Kan, bukan tak mandi, tak turun lagi. Waktu duduk di atas tu, tiba-tiba bergegar macam tu, tuan. Hak tempat saya duduk atas rumput terus, tak ada lapik apa, dia bergegar. Kemudian siren pun bunyi, dari pam bunyi siren. Semua orang tidak dibenarkan untuk mandi. Berlaku gegaran. Ada anak murid saya yang lain duduk di atas Central Square ketika tu. Waktu gegaran tu, mereka duduk di atas Central Square. Suasana dia macam mana, tuan-tuan? Mereka bercerita, mereka duduk tingkat atas kali. Waktu gegaran tu, berasa ni, bangunan macam ni, maka semua orang menjerit. Semua orang menjerit dan lari, turun habis, kalut lari. Habis berlaku gegaran, sat ya. Selepas 1 jam berlaku gegaran, naik tingkat atas, ada 6-7 orang kanak-kanak yang ditinggalkan oleh ibu dan ayah mereka. Tuan-tuan, yang tu baru gegar setengah jam. Apatah lagi suasana di padang mahsyar. Kita lalu jalan-jalan, tengok mak di tepi kita, kita takkan tengok dia dah, kita takkan tanya dia apa-apa. Sebab Quran dah bagi tahu dah. Tolong ingat, bila keadaan kamu dibangunkan di padang mahsyar, tiap-tiap orang akan sibuk dengan masa depan dia. Apa nak jadi, apa yang Allah nak buat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi
Hari itu kata Allah, seorang tu dia akan lari daripada saudara dia sendiri. Dia tak tengok abang dan adik dia. Wa ummihi wa abihi, anak tengok mak buat tak heran, pak tengok anak buat tak heran. Wa sahibatihi wa bani, tengok isteri buat tak heran, isteri tengok anak pun takkan heran. Setiap orang akan sibuk dengan urusan masing-masing. Kenapa tidak? Keseluruhannya akan keadaan begitu. Kata Nabi SAW, kamu akan melihat ketika itu semua manusia bangun berjalan ke padang mahsyar dalam keadaan yang senyap sunyi. Wa khasha'atil aswatu lirrahman, ketika itu tak ada siapa yang akan bersuara. Setiap para malaikat, para nabi, manusia dan seluruh yang berjalan ke padang mahsyar ketika itu akan berdoa, Rabbi salim, Rabbi salim, ya Allah selamatkanlah diri aku, selamatkanlah diri aku. Semua, termasuk Nabi Ibrahim. Kau ustaz, Nabi Ibrahim hebat. Ya, termasuk Ibrahim alaihissalam, termasuk Musa alaihissalam. Rabbi salim, ya Allah selamatkanlah diri aku. Ada satu surah aja yang doa dia berlainan daripada bilion makhluk Allah yang lain. Doa tu bunyi Rabbi ummati, Rabbi ummati. Bila orang cari, doa tu keluar daripada mulut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayang sungguh Nabi dengan kita. Rabbi ummati, ketika mana semua Nabi wa malakun muqarrab dan setiap malaikat doa Rabbi salim hari itu. Malaikat pun tuan-tuan. Tiba-tiba Rasulullah SAW, Rabbi ummati, Rabbi ummati. Rugi orang yang Nabi tak kenal dia ketika tu. Dia rugi besar kalau Nabi tak kenal dia. Bila Nabi cerita macam tu, Aisyah tak kedua tangan dia. Aisyah kata, wahai Rasulullah, orang lelaki tengok aurat perempuan, orang perempuan tengok aurat lelaki. Nabi kata, wahai Aisyah, tak ada siapa nak tengok aurat orang ketika tu. Setiap orang keluar daripada kubur dia dalam keadaan yang paling lapar, yang paling dahaga dan telanjang bulat, telanjang bogel. Nabi bagi solution. Nabi kata, man at'ama fid dunya lillah at'amahullah. Siapa rajin bagi makan kepada orang miskin di dunia ini, Allah akan kenyangkan dia bila bangun di padang mahsyar. Dan siapa yang memberikan minum kepada orang-orang susah, yang dahaga, orang-orang miskin yang tak ada air bersih, saqahullahu yaumal qiyamah, dia bangun di padang mahsyar dalam keadaan dia dah hilang dahaga. Wa man kasa fid dunya lillah, siapa yang memberikan pakaian kepada orang susah kerana Allah di dunia, kasahullahu yaumal qiyamah, Allah pakaikan pakaian kepada dia. Ada yang pakai pakaian maksudnya. Cari orang susah tuan-tuan, cari orang susah. Saya selalu ke Baling, saya selalu ke Sik, masuk kampung ke dalam, ke Wing sana tuan-tuan. Sampai ke hari ini 2013 masih ada lagi rumah yang saiznya sebesar reban ayam dan tak ada ayak lagi. Aku jauh. Ramai lagi orang susah, tanggungjawab. Allah bagi kata lebih tu bukan untuk seronok hang buat rumah besar-besar. Allah bagi kata lebih tu bukan untuk duk pergi tengok katalog kereta lepas tukang satu, lepas tukang satu. Tidak. Itu amanah Allah nak tengok. Bagi dak dekat orang yang susah yang aku wujudkan di sekeliling kamu. Sebab tu tuan-tuan, ada neraka. Allah cipta satu neraka, nama dia Saqar. Kriteria penduduk Saqar ni dua. Yang pertama tak semayang, yang kedua tak bagi makan kepada orang miskin. Jangan main-main rata kita tuan-tuan. Ahli syurga pergi tanya, tengok penduduk Saqar teruk sangat kena. Ma salakakum fi Saqar. Tengok ni Quran tuan-tuan, rajin tengok terjemah baru seronok kita baca. Qalu ma salakakum fi Saqar. Penduduk syurga tanya, hampa ni tengok dahsyat sangat kena azab ni, dosa apa hampa buat? Qalu lam naku minal musallin. Sifat pertama kami tak semayang. Walam naku nut'imul miskin. Sifat kedua, tak pernah tolong orang susah untuk diberikan makanan. Ada seminggu sekali cari orang susah tuan-tuan kita.
buat kenduri di masjid, kerap dah tuan-tuan, duk buat kenduri, duk main hantar nasi ayam di masjid. Tang ni semua orang berada. Cari orang susah. Sampai ke saat ini masih ramai yang tidak pernah mengenal sarapan dan makan malam. Tak pernah kenal sarapan dan makan malam, kenal makan tengah hari je. Saya duk pergi ziarah, ada orang duk bagi duit zakat pun, alhamdulillah saya bawa pergi ke Bali, ke Sip. Lalu rumah tu kita boleh teriak tuan-tuan, lalu rumah lepak je, kampung tu lalu kan, tak masuk tanya lagi, lalu je. Ramai lagi orang-orang miskin yang Allah sengaja nak uji mereka yang ada duit. Itu tajuk lain sebenarnya. Kemudian maksudnya Nabi kata walaupun bangun dalam keadaan yang paling lapar, yang paling dahaga dan telanjang, Nabi kata siapa yang dulu selalu memberikan makanan, Allah akan kenyangkan dia. Ingat, siapa yang dulu selalu memberikan minuman kepada orang susah, Allah akan hilangkan dahaga dia di padang mahsyar. Dan siapa yang dulu selalu beli baju bagi kepada orang susah, jangan bagi baju hak guna dah tuan-tuan. Nah, hak ni perangai tak elok agak ni. Saya pernah duduk rumah anak yatim dekat setahun juga. Mereka main lungguk baju semua, baju siap ada tumbul, lalat dengan binatang apa penuh. Hak tu esok tu ambil kat tu gak baju kat dia. Bagi hak elok. Kan? Bagi yang elok. Kemudian habis ni noh sejak noh. Ni tak ada api bilang mahsyar lagi ni. Baru duk bangkit. Bila tiup sangkakala yang kedua, Allah sebut dalam Quran surah Az-Zumar ayat 68 ayat 69. Balik tuan-tuan tengok, perhati surah Az-Zumar 68 ayat 69. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua. Hatta saat ni cerita tadi, lepas Nabi bangkit, lepas semua orang pakat keluar daripada kubur, Tuhan kata bila keluar daripada kubur, fa idzahum qiyamun yanzurun, depa terus bangkit. Tu terjemah power ni. Nak bahasa kita ni dia tak best terjemah fa idzahum, dan terus mereka bangun. Ayat Quran ni tuan-tuan kena mengaji dia punya nahwu dan ayat dia, baru tuan-tuan boleh feeling dia punya fa idzahum qiyamun yanzurun. Kata para ulama, kita tidur puluh tahun, ratus tahun kita duduk di alam barzah sana, bila tiup sangkakala kedua semua terus bangun. Itu maksud fa idzahum. Daripada tidur tuan-tuan terus bangun. Fa untuk terus, tertib ma'at taqib. Iza dalam bahasa Arab dia panggil fujaiyah. Fujaiyah ni maksud dia tiba-tiba bangkit terus tuan-tuan, berbinau. Kita tidur 10 jam, kalau berdiri terus terbalik. Tapi dia ada keadaan kalau kita terkejut betul, kita akan bangkit, tapi kepala otak akan jadi sakit. Saya pernah kena dah sekali. Saya bawa kereta, cerita kereta dia pula dah kan, Allah tunjuk benda nak berlaku tuan-tuan dalam hidup kita ni. Allah tunjuk benda kita belajar, Tuhan tunjuk macam ni rasa dia. Saya pernah rasa tuan-tuan, saya naik kereta, saya bawa kawan-kawan Lena pagi, betul tak pukul 1 ke pukul 2 tak tahu. Lepas tu mengantuk, saya yang drive mengantuk sangat-sangat dah. Mata ni duk celik sendiri. Dia pergi celik sendiri, buka radio pun kuat dah, nasyid lah apa semua. Kemudian dia shutdown sendiri tuan-tuan. Ni tak boleh kata apa dia shutdown sendiri. Bam, belakang lori memusing-musing. Waktu memusing tu tak ada mengantuk dah. Fa idzahum qiyamun yanzurun, jaga terus. Sedang duduk macam tu 2 hari tak tidur. Lepas tu lah 2 hari tak tidur, dia terkejut. Manusia dibangunkan daripada kubur nanti, fa idzahum qiyamun yanzurun, semua bangkit ni dia jadi lompat terus. Yanzurun, Allah Ta'ala sebut dalam takbir Quran, Tuhan kata semua pakat tengok. Pakat tengok dah, mesti pakat tengok. Ni ustaz kita dah dengar banyak dah ayat Quran malam ni, pasal hadis semua ni, kita akan tengok kah? Ya, kita akan tengok. Ramai kata benda ni, sikit. Hari ni ada 7 bilion orang atas muka bumi ni tuan-tuan. Berapa orang Islam? 1.5. Hari ni ada 7 bilion penduduk bumi, ada 7, 1.5 Islam, 5.5 pernah dengar ke benda ni?
tolak bidah 5.5 bilion, tinggal 1.5. 1.5 tu pula berapa orang Islam yang pernah dengar pasal benda ni? Sikit di kalangan sikit. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi cerita bila kalian bangun nanti, orang-orang yang beriman dia tak banyak tanya, dia tahu apa yang telah berlaku. Dia nak jadi kalut, tengok kanan, tengok kiri, tengok depan, tengok belakang, tanya orang ni, tanya orang ni. Hanyalah orang kafir sahaja. Orang beriman bila bangun, keluar daripada mulut dia, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ada dalam surah Yasin. Perkataan ini akan diulang banyak kali oleh orang-orang beriman setiap kali mereka menyaksikan. Nanti kita akan tengok, lepas mereka tengok mizan, selepas mereka tengok sirat, lepas mereka tengok satu, lepas akan sebut hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Hak ni apa yang dijanjikan oleh Tuhan kita, dan betul apa yang Nabi beritahu. Wa sadaqal mursalun, betul hak Nabi beritahu. Mana hak Nabi beritahu? Ni malam ni. Kalaulah sebelah kita ada orang kafir, dia bangun, dia akan kata man ba'athana min marqadina, siapa yang gerakkan kami ni daripada kubur ni? Dia akan bangun, cakap, lepas tu dia akan diam. Semua manusia akan tengok di keliling. Tengok apa tuan-tuan? Mereka melihat-lihat. Nak ke mana? Siapa nak bawa kita? Sat lagi nak jadi apa? Tuan-tuan, kita hak dalam masjid ni kita tahu, bila bangkit daripada kubur, kita semua akan ke padang mahsyar. Ni baru masuk, tak sah mukadimah. Tak sah mukadimah. Waktu tu semua orang akan berjalan ke padang mahsyar. Padang mahsyar ni kata para ulama, bumi ini. Tapi macam ni kah? Dah, Allah dah ubah 100%. Bila Nabi cerita Allah akan ubah bumi dan keseluruhan tingkat langit, dan kemudian mereka akan berjalan. Sahabat-sahabat tanya waktu dengar hadis ni, sahabat tanya, ila aina ya Rasulullah, nak pergi mana ya Rasulullah? Waktu tu tuan-tuan, kata Nabi SAW, akan keluar satu api daripada tempat yang bernama Aden. Api itu akan mengheret dan menghalau manusia pergi ke padang mahsyar. Bila sahabat tanya ke mana ya Rasulullah, ila ardil mahsyar, ke padang mahsyar, mahkamah terbesar dunia. Setiap orang akan diadili hanya oleh Allah Azza wa Jalla. Allah yang akan adili ketika itu. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ma ardul mahsyar? Ardul mahsyar ni macam mana ya Rasulullah? Dengar tuan-tuan. Nabi kata, ardun bayda'a naqiyah kal fiddatil mudhabah la ma'lama fiha li ahadin. Padang mahsyar ini adalah satu tanah yang seluas-luasnya. Warna dia putih dan bersih seperti mana perak yang cair. Warna perak itulah, bukan kita duduk atas perak cair. Dia satu padang yang luas, jauh mata memandang. Warna seperti perak dan warna dia putih. Nabi kata la ma'lama fiha li ahad, tak ada objek langsung di situ. Tak ada objek, maksudnya tak ada bukit, tak ada gunung, tak ada langit, tak ada matahari, tak ada lubang, tak ada sungai, tak ada tasik, tak ada laut. Dia semata-mata tanah yang kosong dan jauh mata memandang. Semua manusia akan pergi ke situ. Allah buat dah tanah tu, semua orang jalan kaki pergi ke situ. Dalam Quran Allah sebut la tara fiha iwajan wala amta. Padang mahsyar ini kalian tidak akan nampak ada tempat yang berlubang, dan tidak akan nampak tempat yang tinggi. Lubang pun tak ada, bukit pun tak ada. Maksudnya kalau kita jumpa orang, kita nak kata, loh hang jalan bila lagi? Lama dah, 50 tahun dah. Saat kita jumpa di sana, bukit sana, tak ada. Nabi SAW kata, ketika itu seluruh manusia akan berjalan kaki ke sana, dan ada di kalangan mereka yang menunggang. Ini Nabi sebut.
Menunggang apa tak tahu, tapi ada yang menunggang ba'ir, Nabi sebut menunggang binatang tunggangan, ada yang naik 2 orang, ada yang naik 3 orang, ada yang jalan kaki, ada yang malaikat raqib dan atid yang bawa dia ke sana, malaikat dia. Kita tiap-tiap kita ada raqib dan atid. Siapa yang meninggal dalam keadaan yang baik, husnul khatimah, bangun di padang mahsyar, raqib dan atid dia tunggu dan bawa dia pergi. Suasana ketika tu orang tak tahu nak pergi ke kanan ke nak pergi ke kiri. Kalau ke kanan pergi mana, kiri pergi mana, depan pergi mana. Kalau pergi depan jadi apa? Semua dalam keadaan yang takut tuan-tuan ketika tu. Tak ada siapa nak tengok siapa dah. Di kiri dan kanan kita ada binatang buas. Waktu tu Nabi kata lam tusna 'alaiha ma'siyatun qat. Takkan ada sesiapa pun yang akan buat dosa dah ketika tu. Dan lebih menakutkan lagi kata Nabi, ada di kalangan kalian yang akan diheret dengan mukanya ataupun berjalan dengan mukanya. Jalan dengan muka tuan-tuan, malaikat heret ni. Jalan dengan muka ni maksudnya malaikat pegang 2 kaki dia, heret di padang mahsyar. Heret di padang mahsyar. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, kaifa yamshi ala wajhi? Macam mana dia nak jalan dengan muka dia? Nabi kata, yang menjalankan dia dengan kedua kakinya, itulah yang akan menjalankan dia dengan muka dia. Allah Azza wa Jalla yang akan buatkan dia jalan dengan muka dia. Hak ni maksudnya orang yang cukup teruk punya, orang yang sangat teruk. Sayyidina Anas bin Malik satu hari dia tuang ayak ke Nabi SAW. Dia tuang ayak, Nabi ambil semayang, duduk di bawah, dia duduk tuang pelan-pelan. Tiba-tiba dia duduk tuang ayak, Nabi rasa ada ayak nitik. Nabi pun tengok ke atas. Rupa-rupanya Anas bin Malik duduk teriak. Ni duduk teriak ni, ayak mata duduk mengalir laju. Bila ayak mata mengalir laju, Nabi pun tengok dia. Nabi pun berhenti berwuduk. Tengok tuan-tuan, sahabat. Nabi pun tanya dia, malaka ya Unais, apa kena dengan kamu wahai Unais? Panggilan manja Nabi dengan para sahabat. Nama dia Anas, Nabi panggil Unais. Wahai Unais, apa kena dengan kamu? Anas pun kata, ya Rasulullah, daripada Isyak sampai subuh aku tak boleh tidur, duk teringat tentang hari kiamat, kegerunan hari kiamat dan padang mahsyar. Ya Rasulullah, kamu nanti akan bersama dengan para nabi dan rasul. Aku, ana ya Rasulullah, aku ni nak duduk dengan siapa ya Rasulullah? Siapa nak bela aku? Bukan Nabi SAW, dia nak tenteramkan Sayyidina Anas. Dia kata, wahai Anas, ada 3 tempat kamu akan melihat aku. Semua umat, kita semua akan tengok Nabi di 3 tempat. 3 tempat kita akan tengok Nabi. Yang pertama kata Nabi, ketika mana diberikan buku amalan masing-masing, inda tatayuris suhuf. Waktu bagi buku amalan, Nabi akan ada di situ. Nabi akan tengok seorang demi seorang umat dia. Yang kedua kata Nabi, inda nasbil mawazin, ketika ditimbang amalan kalian seorang demi seorang, kalian akan tengok aku di depan. Dan yang terakhir sekali Nabi kata, aku akan tunggu di hujung sirat. Hujung sirat. Barulah Sayyidina Anas dia berhenti. Nah, dia berhenti daripada tangisan dia. Kemudian tuan-tuan, manusia pun bergerak ramai, sampailah di padang mahsyar. Ketika tu Nabi kata, matahari turun di dekat. Allah cipta matahari. Hari tu memang dah hilang dah. Allah munculkan satu matahari turun dengan keadaan yang dekat. Kalau ikut logik dekat tera tu, manusia dah hancur lebok. Tapi kata para ulama, bila sebut hadis ni, iqtarabatir syamsu minar ru'us, Nabi kata matahari akan jadi dekat dengan kepala kita di padang mahsyar. Kata ulama, ketika itu Allah takdirkan matahari itu tidak membakar, tetapi dia memanaskan saja. Sebab itu ada orang yang berenang, bukan, ada orang yang peluh dia sampai ke kaki, ke lutut dia.
Ada orang peluh dia sampai ke pusat, ada orang peluh dia sampai ke mulut dia, ada orang yang berenang dalam peluh dia sendiri. Suasana di padang mahsyar. Waktu tu para malaikat, saya ringkaskan, malaikat pun turun memenuhi bumi ketika tu, memenuhi bumi padang mahsyar. Malaikat langit pun turun. Malaikat tidak dibicarakan, mereka membuat bulatan. Mengikut saiz mereka. Malaikat yang menghuni langit pertama saiz dia sekian, malaikat langit kedua saiz dia sekian. Kita boleh bayang keadaan padang mahsyar ketika tu kan. Saiz pertama, saiz kedua, mereka buat bulatan penuh di padang mahsyar. Kemudian di bawah ni keseluruhan manusia. Allah pun ketika tu cakap kepada kita semua, wahai hamba-hambaku, aku diam kepada kamu semua lama dah. Buat tuan, inni ansattu lakum tawilan, aku diam kepada kalian semua lama. Hari ini kamu semua diam dan dengar apa yang aku nak cakap. Inni wada'tu li nasaban, selama ini aku dah tetapkan ukuran kemuliaan. Allah dah tetap dah siapa yang mulia, siapa yang tak mulia. Tetapi Allah Ta'ala kata, hampa letakkan ukuran aku, kemudian hampa guna ukuran hampa. Aku kata orang yang paling mulia ialah orang yang paling bertakwa, tetapi kalian kata orang yang paling mulia adalah orang yang paling kaya di kalangan kamu. Maka Tuhan pun bagi arahan kepada Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam, ib'ath ba'than nar, wahai Adam, ambil di kalangan anak cucu kamu yang mana yang ahli syurga, yang mana yang ahli neraka. Nabi kata tuan-tuan, fayaqumu qaumun qalil, maka bangun ketika itu kumpulan yang sangat sedikit. Kata Nabi, sedikit itu ialah setiap 1000 yang dipilih oleh Nabi Adam, seorang sahaja ahli syurga. Kita dalam masjid ni kalau ada 500 baru sekerat masuk syurga. Nabi kata fayaqumu qaumun qalil, waktu itu bangun angka yang sangat sedikit, 1000 yang Nabi Adam pilih, seorang saja ahli syurga. Haling semua ahli neraka. Kemudian cerita dia panjang, kita akan sambung insya-Allah, akan datang dia sejam lagi. Dia perlu sejam lagi kan, ataupun pihak masjid akan panggil Ustaz Lain lah kan. Sagi tuan-tuan nak baca Yasin pula, nak pergi haji kan. Jadi cerita dia panjang ni, sebab tu saya duk fikir nak ambil hak mana tahu kan. Lepas ni dia akan sebut Allah SWT akan buat apa lagi di padang mahsyar. Tuhan akan ambil orang manusia yang paling celaka, kemudian Tuhan akan ambil manusia yang paling bahagia, yang paling beruntung. Apa Allah akan buat? Kemudian akan dimatikan kematian ketika itu. Kemudian buku amalan manusia akan keluar. Dia ada 2 jenis. Hak laporan, hak nak tunjuk kita dapat A ke B ke C, yang tu satu. Yang kedua buku yang lengkap tu. Kemudian dia akan cerita lagi lepas tu betapa terperincinya Allah SWT ketika menimbang amalan setiap orang. Nabi Nuh manusia pertama yang akan dipanggil nanti. Cerita dia panjang. Allah Ta'ala tanya Nabi Nuh, wahai Nuh, Nabi, kamu sampaikan dakwah kamu. Tuan-tuan, kebenaran ketika itu akan dipersoalkan di padang mahsyar. Hak benar, apatah lagi yang bohong. Nabi Nuh kata, ya Allah, demi zatmu aku sampaikan dakwah. Tuhan kata, siapa nak jadi saksi pada kamu wahai Nuh? 950 tahun tuan-tuan. Lamanya orang berdiri di padang mahsyar, kata Rasulullah, sehingga mereka memohon, ya Allah, masukkan kami ke dalam neraka, tak tahan dah diri. Lepas tu dia ada cerita semua manusia di padang mahsyar tu pergi jumpa Nabi seorang-seorang. Pergi jumpa Nabi Adam. Nabi Adam kata apa, Nabi Ibrahim sampai. Panjang. InsyaAllah kalau ada peluang kita akan sambunglah untuk kuliah yang akan datang. Sekarang dah pukul 9.
Saya rasa sekadar tu dulu cerita suasana Padang Mahsyar secara ringkas yang saya dan kita semua akan tengok. Suatu hari nanti kita bersyukur kepada Allah kerana Allah bagi peluang untuk kita jadi di kalangan mereka yang pernah mendengar, kan? Supaya kita tidaklah terlalu takut dan akan membuat persiapan untuk menghadapi hari tersebut. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat pada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang kau curahkan kepada kami. Wajidna ilman wa amalan wa ikhlasan fi hayatina, tambahkanlah kepada kami, ya Allah, ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.